Assalamualaikum, salam hormat. Khabar semua? Okey, kepada yang belum mengenali saya ni agak baru pada TikTok. Nama saya Pak Kunara. Okay. Saya merupakan guru utama dan pengasas Pertubuhan Pemedang Seni Sukma Kencana Malaysia. Okay. Dan saya juga merupakan salah seorang AJK ataupun penghulu adab dan adat di dalam Pertubuhan Silat Berkeris Malaysia atau Perkeris. Okay. Selain daripada itu, saya pernah juga belajar seni permainan sundang daripada Profesor Jah Osman dan juga belajar seni berkeris daripada beberapa orang guru dan rakan-rakan lain lah yang daripada aliran gayung, daripada aliran sending. Jadi kepada yang tertanya-tanya tu, saya dengan keris ni bukan sesuatu yang asing. Okay. Salam perkenalan kepada yang tak pernah jumpa, yang tak pernah kenal. Okey, selain daripada itu, dari segi berkeris, okay, penggunaan keris ataupun bertempur dengan keris, dari segi ilmu perkerisan pula, okay, saya dah mengkaji keris ni daripada tahun 90-an lagi. Okay. Dan di antara sahabat-sahabat dan boleh kata guru yang saya selalu rujuk, termasuklah ya, Cikgu Nordin, Cikgu Shidi, juga Abang Zamli, dan juga Tengku Ahmad Redaudin. Okay. Jadi itu di antara latar belakang saya lah. Okay. Jadi saya buat video ni hari ni sebenarnya untuk memperjelaskan ataupun untuk memberi satu pencerahan, okay, mengenai gaya ataupun cara pemakaian keris ni. Jadi sebelum ni saya ada buat satu video yang mana rata-rata saya tengok respon semua kata keris bila hulunya hala ke depan nak cari gaduh, nak pergi berperang kan. Ada yang tanya, Pak Cik nak bergaduh dengan siapa tu? Jadi senang kata macam ni lah, adab berkeris ni dia ialah pakaian peradaban orang Melayu. Okay, keris ialah pakaian peradaban orang Melayu. Jadi sepatutnya kalau kita berkeris, kita beradab. Okay. Tujuan saya buat video tu bukan saja-saja ya, sebab ramai yang tanya, Pakku macam mana nak pakai tu, Pakku macam mana nak pakai ni, patutkah saya letak hulu ke depan atau hulu ke belakang. Jadi sebab tu saya buat video tu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Okey. Tapi pada dalam video yang kali ni secara spesifiknya saya akan merujuk kepada buku ni. Okey. Okey, kalian boleh tengok tu. Okey. Buku oleh Tengku Ahmad Redaudin bertajuk Etika Memakai Keris Dalam Busana. Okey, ada yang kata keris kena terlangkup, keris kena terlentang dan sebagainya. Ada yang kata saya ni tak reti berkeris lah sebagainya. Okey, tak apa, saya open. Okey, kita terbuka. Cuma saya nak bagi tahu, saya banyak merujuk pada apa yang disebut dalam ni dan juga apa yang saya sebut sebelum ni ada disebut dalam ni. Jadi bukan cakap kosong. Jadi okey, kita mulakan dengan siapa dia yang pakai keris ni. Okey, kalau kita tengok sini saya bacakan sikit. Orang Melayu yang menjanang keris sewajarnya membuang sifat dan nafsu berkeris untuk mengamuk dan menyerang orang lain tanpa bersebab dalam keadaan isim, mabuk atau hilang kewarasan. Macam saya kata tadi, orang yang pakai keris ni orang yang beradab. Okay, bukan orang gila,
bukan orang mabuk, bukan orang yang tak tentu arah. Okey. Orang Melayu berkeris harus kembali kepada budi pekerti luhur yang menjadikan keris sebagai benteng nafsu. Nak tahu lebih lanjut pasal benteng nafsu apa semua ni, yang ni kena belajar lah. Okey, tak cukup masa untuk saya ceritakan dalam video ni. Tapi poin dia dekat sini ialah keris ni ialah pakaian orang yang beradat. Okey. Orang yang tersisip keris di pinggang sewajarnya mereka lah orang yang menjaga amanah, mendaulatkan bangsa dan menjaga keamanan dan kedamaian negara dan masyarakat. Jadi sebenarnya pakai keris ni bukannya orang ganas, orang yang nak mengamuk, orang yang nak gangster dan sebagainya. Tak. Dia ialah seharusnya orang yang menjaga amanah, mendaulatkan bangsa, menjaga keamanan. Jadi itulah tanda keris. Sebab tu orang pakai keris ni dia bukan sebarangan. Okey. Jadi dalam buku ni juga ada dituliskan di sini cara memakai keris. Okey. Yang pertama dia kata keris dipakai dengan ekor cicak sentiasa di atas. Ekor cicak yang mana? Okey, kalau kita ambil keris ni, kita tengok di sini. Yang dikatakan ekor cicak ni. Okey, biar saya bukakan dulu. Okey, kita tengok dari segi kerisnya. Kalau kita tengok daripada atas ni, okey, sekejap kita zoom in tengok. Okey, daripada atas. Okey. Bentuk bilah ni, bentuk ganja ni seakan-akan cicak. Jadi di sini dipanggil kepala cicak, di sini ekor cicak. Okey, so bila dikatakan ekor cicak sentiasa di atas, maksudnya bila kita pakai keris tu, okey, ekor cicak sentiasa di atas. Ini bahagian ni sentiasa di atas. Okey. Kemudian apa lagi dia kata? Walaupun keris diselit di kiri atau kanan, ekor cicak seharusnya di atas. So kiri ataupun kanan. Ada kadang-kadang kita tengok dalam gambar keris ni dipakai macam tu. Jadi maknanya di kiri ataupun di kanan tetap di atas. Okey, dan ada juga kadang-kadang kita nampak keris dipakai macam tu. Bila macam ni, ekor cicak tetapnya di atas. Okey, jadi itu poin yang pertama. Okey, seterusnya apa dia? Seterusnya, hulu sentiasa menghadap ke hadapan. Ini poin saya tadi ni. Hulu sentiasa menghadap ke hadapan. Namun bagi majlis-majlis yang aman dan bagi menghormati raja sehari dan bagi hal menghadap raja-raja, hulu keris dipusing ke dalam atau ke bawah. Ke dalam. Hulu dipusing, bukannya keris ni. Keris tetap macam tu, ekor cicak ke atas, hulu dipusing ke bawah atau ke dalam. Ini kalau menghadap raja. Pada hari-hari biasa, keadaan biasa, hulu ni kena ke depan. Okey. Bagi sebahagian majlis, keris-keris disimpan oleh penyimpan keris. Ini kalau kat istana biasanya. Kalau misal kata raja tu titahkan semua keris perlu disimpan, jadi orang yang datang tu, kerisnya akan disimpan oleh penyimpan keris sebelum dia masuk menghadap. Keris tidak pernah dihunus matanya ke arah sesiapa pun. Jangan main tak boleh. Okey, cabut keris ni, lepas tu nak tak boleh buat macam tu. Okey, itu satu pantang larang dia. Keris tidak dibuka separuh-separuh. Buka keris seharusnya dengan sekali buka. Buka, kalau nak buka tu buka terus. Okey, jangan buka separuh simpan balik. Tak kena gaya tu.
Jangan sesekali membuka atau menyentuh bilah keris orang lain tanpa ada keizinan tuannya. Yang ni paling penting. Okey, ni paling penting. Jangan buka keris tu tanpa izin tuan dia. Paling penting tu. Ramai yang kadang-kadang ni kita ambil lewa. Tak apalah, dia tak kisah kot, cabut. Tak boleh. Ya, tak boleh. Itu adab. Keris dipegang seperti sambungan tangan dan tidak dilayang di khalayak ramai. Macam mana sambungan tangan? Sambungan tangan ni maknanya keris ni digenggam dengan kemas. Okey, bukannya setengah orang dia buka macam tu. Okey, dia pusing, dilayang. Jari ni 2 jari je pegang. Tak kena pada gayanya. Genggam dengan kemas. Keris ni senjata. Okay, dan dia ialah kita kata sambungan tangan. Okey. Membuka dengan memetik dan sekali buka, tapi masukkan dengan perlahan-lahan dan berhati-hati macam saya buat tadi lah. Okey, mencium keris, mencium bilah keris tidak digalakkan kerana kebanyakan keris telah diwarangi dengan racun dan bisa. Jadi setengah orang dia dapat je keris, dia terus nak cium. Okey, cium bilah ni. Kalau boleh elakkan. Okey, kena pula cium kat sini pula lagilah kalau boleh elakkan. Mencium keris walaupun tidak wajib, tapi ada dilakukan pada upacara tertentu. Namun mencium keris adalah di pangkal jari. Bila kata pangkal jari tu, okey, maksudnya dekat sini. Okey, kalau dari tepi macam tu. Pangkal jari sahaja. Okey, bukan pada bilah. Okey, jadi ini ialah antara cara memakai keris. Okay, dia ada cara dia, ada dia punya SOP dia. SOP dia, jangan main-main. Bukan boleh main macam tu je. Okey, seterusnya. Okey, yang ni saya banyak lagi cerita dalam ni, tapi saya nak sentuh pada satu poin yang saya rasa paling jadi kontroversi sekarang ni, iaitu cara pemakaian keris ni. Okay, ramai yang tegur dalam social media, dalam TikTok dan sebagainya. Dia kata kena pusing ke dalam. Tapi bila kita tengok kalau pusing ke dalam, ekor cicak di mana? Ekor cicak dah ke bawah, kepala cicak naik. Okey, ni tak kena gaya. Okey, siapa yang mula-mula buat macam ni? Okey, kita balik pada buku ni. Okey, jadi sebelum tu kita pusingkan balik keris ni dalam keadaannya yang sepatutnya. Gitu. Jadi antara penulis yang mempengaruhi cara memakai keris di zaman moden ini ialah almarhum Pak Tenas Effendi. Okey, dia mengungkap beberapa rangkap talibun atau puisi lama dari masyarakat Patalangan, daerah Langgam, Kampar dan Palalawan. Ini bukan tanah Melayu, ni di Sumatera. Antara talibun itu dicatat oleh almarhum di dalam Bujang Tandomang dan Tunjuk Ajar Melayu yang menggariskan tata cara pemakaian baju Melayu lengkap. Jadi dia merujuk kepada puisi lama yang diamalkan di Sumatera. Okey, dia ada bagi sini apa dia puisi tu. Tak perlu saya bacakan kot, cuma saya nak sebut di sini. Kefahaman Tenas Effendi ni, almarhum Tenas Effendi, dan beberapa kekeliruan masyarakat ialah bila kita menganggap keris ni sebagai satu senjata. Dia bukan pakaian. Dia sebenarnya keris ni ialah pakaian peradaban. First. Okey, pertamanya keris ialah pakaian peradaban. Dan keduanya barulah
jika perlu sebagai senjata. Yang tu benda pertama yang kita kena faham di sini. Okey. Jadi apa yang disebut oleh almarhum Tan Nasir Effendi ni, dia mungkin bertepatan dengan masyarakat Patalangan, mungkin daripada daerah Langgam, Kampar, Palalawan. Siapa Patalangan ni? Patalangan ni sebenarnya orang asli laut. Okey, orang asli, bukan orang Melayu. Okey, yang tu kena faham tu, istilah Melayu tu apa. Jadi pada masa tu orang asli ni dia belum mendalami atau belum memahami budaya Melayu. Jadi sebab tu disuruh mereka pakai keris macam tu. Jadi maknanya dia nak cabut pun tak boleh. Bahaya pada diri dia sendiri pun sebenarnya. Jadi padahal orang Melayu masa tu dia pakai keris macam ni. Okey. Yang ni kita kena jelas. Okey, jadi kita kena jelas. Saya minta maaf kalau ada mana-mana rakan-rakan daripada perguruan silat yang lain yang mengamalkan adat ni. Okey, mungkin adat ni dah sebati dengan perguruan tuan-tuan, itu terpulang lah. Okey, kita bukan nak kata ada yang salah, ada yang betul tak, tapi pada saya sebagai seorang pengamal ilmu berkeris, okey, ini yang kita faham macam ni lah. Okey, ini yang kita faham dan kita amalkan. Jadi apa, ada juga yang tanya, ni ikut adat mana ni? Okey, kita ikut adat Melaka. Bukan Melaka sekarang ni, Ulau Melengkau Tapagau. Melaka dulu, Kerajaan Melayu Melaka, atau setengah kata Empire Melayu Melaka. Kita mengikut tata cara yang telah ditetapkan dalam Kerajaan Melaka. Okey. Jadi dalam fahaman orang Melaka ni pada masa tu, kalau keris ni disorok atau diterbalikkan atau diikat dan sebagainya, itu merupakan satu dia bertentangan dengan adat tempatan pada masa tu. Maknanya setengah orang kata, oh, keris ni kena balut dengan kepala sampin dan sebagainya. Di Melaka tak. Sebab tu saya kata, saya bukan nak kata ada siapa salah siapa betul, tak. Tapi kita di sini kita ikut Melaka. Okey. Tanah Melayu ni Melaka. Okey. Jadi beberapa kali jugalah disebut tentang keris terlungkup. Okey, terlungkup tu dia tu terlangkup. Tengah kata terlungkup, tengah kata terlangkup. Okey. Apa ni, bila diterbalikkan ataupun terlentang, setengah kata terlentang ni nak cari lawan, nak cari gaduh. Kalau terlungkup ni baru aman. Okay, balik pada tadilah tu, adat mana? Okay, saya merujuk kepada adat Melaka. Melaka kata keris ni kena macam ni. Okey. Disebut di sini, sedangkan masyarakat Semenanjung beranggapan jika datang tidak berkeris seperti datang tidak menghormati tuan rumah. Ini macam kita pergi majlis, pergi rumah orang lah. Dan jika tuan rumah tidak berkeris seperti tidak menghormati tetamu. Pula. Jadi tuan rumah pun kena pakai keris, tetamu pun kena pakai. Jadi ini satu penghormatan sebenarnya kepada tuan rumah dan juga pada tetamu. Yang ni dipetik daripada Hadizah Jonoh tahun 1997. Jadi satu khilaf yang berlaku pada pendapat almarhum Tan Nasir Effendi ni, satu lagi, pemahaman menyeruk senjata. Macam saya kata tadi, tarik kepala sampin, apa, ikat, sorokkan keris, itu melambangkan ketidakjujuran pemakai. Jadi ketidakjujuran pemakai itu di Melaka lah, di Semenanjung. Tempat lain adat masing-masing.
Okay, sebab tu kita tak sorok, kita tunjuk terang-terang, aku ada keris, aku pakai keris, aku seorang yang bertanggungjawab, aku seorang yang boleh menjaga amanah. Ni dia, tanda dia. Okey, dan penulis juga cakap sini tak salah memakai keris terlangkup yang menunjukkan status pemakai, tapi tidak tepat mengatakan cara terlentang itu adalah tanda pemakai berniat jahat. Tak tepat, tak salah, tapi tak tepat. Okay, jadi seelok-eloknya macam ni. Okay, biar dia terlentang, tak apa. Itu memang cara dia untuk orang kita di sini. Okey, so kesimpulannya sini, seorang yang memakai keris, perlu memiliki ilmu berkeris. Dan sebaiknya ada ilmu silat berkeris. Bukan takat erti pakai je, dia erti bersilat dengan keris. Okey, jika datang dengan keris terlungkup dan berikat, tandanya kita memberitahu orang bahawa kita belum mukallaf, budak-budak lagi, belum matang lagi. Keris yang dibawa boleh terkeluar kerana pembawa belum mengawal nafsu, belum boleh mengawal nafsu. Dan keris adalah senjata, bukan pakaian. Okey, bagi orang-orang beradab tinggi. Keris adalah pakaian bagi orang yang beradab tinggi. Jadi kalau keris dia terlungkup dan diikat, maknanya dia belum boleh pakai keris. Orang tu belum boleh pakai dan belum memahami apakah itu tanggungjawabnya, amanahnya memakai sebilah keris. Sebab tu keris dia diikat. Selalunya budak-budak lah. Okey, budak-budak dan mukallaf. Ini belum mukallaf. Okey. Begitu juga dengan kes patalangan tu, dia orang asli. Dia belum tahu lagi adab dan adat berkeris tu. Jadi keris dia ditelungkupkan, bukan terlentang macam ni. Okey. Okey, tapi saya nak nyatakan di sini lepas ni kita tutup semua. Bukanlah perbahasan siapa betul atau siapa salah. Saya tak kata oh tak, yang tu tak betul, yang ni salah, yang dah. Ini bab keris Melayu bukannya busana Melayu pakai keris Jawa tu lain cerita. Yang tu saya tak nak cerita dalam ni. Nanti panjang cerita. Okey. Ianya atas kefahaman aturan setempat dan cara amalan yang perlu dihormati oleh pemakai mengikut status pemakai. Jadi bersesuaianlah dengan status pemakai. Jadi kita bukan nak argue, kita bukan nak bergaduh, bukan nak kata aku betul, kau salah, aku salah, apa semua. Tak. Betul di tempatnya. Okey. Jadi kalau misalnya kata saya pergi ke satu majlis yang memerlukan saya terlungkupkan keris ni, saya terpaksa buat lah sebab itu keperluan majlis. Ataupun dia kata pakai keris kena ikat, saya pun kena ikat lah. Ataupun dia kata sampai dekat pintu keris kena bagi dekat dekat pengawal untuk disimpan. Jadi terpaksalah serah pada pengawal. Dah itu dia punya protokol dia. Okey. Jadi okey. Seterusnya kepada persoalan. Habis tu kalau pakai macam ni, macam mana nak tahu yang orang tu bersedia ataupun dia dalam keadaan aman? Sebab kepala ni, ulu keris ni menghadap ke depan. Okey, samping dia terlentang, bukan terlangkup. Okey, sekarang ni saya nak cuba satu eksperimen. Keris saya duduk tengah-tengah ni. Okey, jadi saya nak cabut. Nampak tak tangan saya pelik? Okey, kedudukan tangan saya pelik. Jadi saya nak cabut keris ni, saya kena macam ni. Okey, kedudukan ni tak kena. Habis tu macam mana? Saya ada sebut pasal mengisar keris. Mengisar keris ni macam mana? Mengisar keris ialah mengalihkan keris ke sisi, iaitu kita kisarkan dia. Ini baru kita boleh petik dan cabut. Nampak tak? Lebih mudah kan? Okey. Kemudian dikisarkan semula ke hadapan. Nak pakai ke tepi. Ni tanda dia. Sebenarnya ni tanda dia. Jadi kalau dia pakai keris duduk macam tu, jaga-jagalah. Okey, sebab ni senang nak cabut. Tapi kalau dia pakai keris
Okay, dalam kedudukan yang macam ni biasa, ni aman. Okay. Jadi itu aja sebenarnya dia punya petua dia. Macam mana kita nak tahu? Okay. Ini ialah keadaan aman. Ini nak bergaduh dalam keadaan bersedia. Okey. Okey. Tapi kita kena tengok juga kalau keris tu keris yang panjang, makna kata 15 inci, 17 inci, dia mungkin kena ke tepi sikit sebab ni panjang, tak boleh nak duduk. Okay, tapi biasanya keris panjang ni orang pegang. Okay, yang panjang-panjang, bukan keris panjang, keris yang panjang-panjang ni biasanya orang pegang. Yang diselit ni atau disisit ni biasanya mempunyai bilah dalam 12 inci ke bawah. Jadi yang ni 12 inci. Masih boleh sesuai untuk disisit atau diselit. Okey. Jadi itu saja penjelasan ataupun penerangan yang ingin saya sampaikan buat kali ini. Jadi terima kasih kerana sudi menonton dan sudi mendengar. Saya mohon maaf kalau ada yang saya cakapkan ni menyinggung perasaan tuan-tuan. Kita masing-masing belajar, kita masing-masing ada adat dan adab kita. Okay, ini adalah adat dan adab saya. Saya tak memaksa siapa-siapa ikut, tapi inilah cara terbaik untuk saya. Okay, kita amalkan kaedah ni dalam pekeris dan kita juga amalkan kaedah ini dalam pemedang. Okay, jadi dengan itu maka saya tutuplah. Okey, kita tangguhkan sesi pada kali ini. Sekian, terima kasih. Salam hormat.